dijumpa dalam kitab namanya khatib. Jadi saya pun cuba buat kajian juga. Siapakah yang namanya khatib di kalangan para sahabat? Jawapannya tak jumpa. Sebenarnya bukan khatib itu nama orang, tapi kisah dia bertunang. Khatib adalah orang yang bertunang. Si bertunang itu siapa nama mana tahu. Kat taman kita ni bertunang berapa ramai. Jadi ditulis dalam kita itu, ditukar nama. Sebab kadang-kadang orang nak cerita ni bagi macam sedap. Kalau saya cerita, tuan-tuan ya, di satu kampung ada seorang lelaki, tak best kan? Tuan-tuan di kampung ni mana nama contoh ni? Batu Muda. Tuan-tuan di sebuah kampung namanya Batu Muda, ada seorang lelaki namanya Azman. Kan dengar cerita tu sedap. Jadi dia nak bagi sedap tu, maka dinamakan lelaki itu khatib. Tetapi lelaki itu khatib bukan nama dia, tetapi kerana kes dia bertunang. Dan kemudian kerana nak ikut tunang dia, berlaku peristiwa ini. Apa dia punya, kita belajar daripada sini, macam saya katakan permulaan tadi, Nabi dan para sahabat faham sangat benda negatif tak boleh disebarkan. Tak menjadi bai'at. Sebab kalau kita jadi bai'at, kita tak sedar. Mula-mula kita katalah macam kita mengata, mengutuk. Mula-mula kita kutuk orang, musuh kita. Lama-lama kita kutuk kawan kita. Mula-mula kita kutuk orang jauh, lama-lama kita kutuk adik-beradik kita. Sebab benda itu dia akan berkembang, Sebab tu daripada awal tak dibenarkan. Daripada awal kita tak dibenarkan. Benda yang tak elok tak benar. Ni bila saya tengok, saya buat nota kecil, masya-Allah. Rupanya di situ pun ada adab. Adabnya adalah kita tak akan jumpa. Tetapi insya-Allah tuan-tuan, kalau lepas ni katalah kita jumpa hadis. Contoh hadis apa dia? Hadis betapa seorang lelaki bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gitu ya. Kita terus tahu siapa lelaki itu. Ya. Kita akan tahu, kita akan dapat lihat, oh mereka cerita dan nama lelaki itu pun ada, masya-Allah. Ada asbab al-wurud. Kenapa turunnya? Kenapa ayat itu turun, dan ayat itu turun berlaku pada seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat namakan sahabat itu. Tetapi dalam konteks ini wallahu alam, sangat yang saya lihat, dan kemudian Ibn Abbas berkata dia pun tak jumpa. Ya, dia yang muda, dia tak dapat jumpa siapa lagi itu, sebab mereka hanya menceritakan. Baik, kita tengok apa dia punya pengajaran. Pengajarannya adalah dua orang berhijrah. Tuan-tuan, antara benda yang paling susah dalam agama adalah hijrah. Ya, kita duduk di rumah, kita dah 1400 tahun, hijrah mungkin tak susah. Tetapi zaman Nabi bila sebut hijrah, masya-Allah tuan-tuan, kalau kita ada rumah yang macam ni contohnya ya, kita ada kerja, kita ada kenderaan, tapi semua tu kena tinggal demi untuk perintah Allah supaya berhijrah. Sebab hijrah adalah perintah, bukan pilihan. Hijrah adalah salah satu perintah daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cuba bayang kalau tiba-tiba datang, contohnya kalau kita nak ambil suasana semasa, tiba-tiba sekarang Allah suruh pindah keluar daripada Batu, susah sekali, masya-Allah. Batu Muda, tinggalkan, berjalan selai sepinggang tuan-tuan, agaknya senang dah nak ikut. Baru kita tahu susah. Maka sebab itu masya-Allah Nabi sebut benda yang paling susah, Allah juga nilai pada niat. Bukan pada susah itu. Memang susah, tetapi susah itu pun belum ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bagaimana niat dalam hati dia. Kalau dia tak betulkan niatnya, maka kan itu dia berpindah itu bukan kerana Allah dan kerana Rasul. Allah dan Rasul berlepas tangan. Allah dan Rasul, Allah tak nak campur pun dengan hijrahnya. Jadi sebab tu masya-Allah semua yang saya kasih sekalian, marilah kita tengok di sini. Saya pinjam syarah yang ringkas di sini. Pertama sekali dia kata, dia membawa firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Dhariyat ayat 55 ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya balik pada perbincangan kita tadi. Hijrah itu yang susah dan amat susah. Tetapi ingat, yang susah dan amat susah itu Allah juga tak nilai kalau tak betul niatnya. Maka sebab itu keseluruhan pelajaran yang penting di sini adalah soal niat yang kita buat kerana Allah. Mari kita ajar niat kerana Allah. Sekali lagi saya kata, apa maksud niat? Niat maksudnya adalah qasad. Niat maksudnya adalah qasad. Daripada niat itu, daripada qasad itu baru capai kepada maksud.
bila kita pasang niat, bila kita pasang satu qasad, dia mesti akan sampai. Dia mesti akan sampai. Kerana itu kalau kita tengok dalam beberapa tafsir yang menarik, kalau kita tengok ya, kisah tentang, Masya Allah, sebut nama Maryam malam ni ya. Maryam ya. Maryam tu maknanya apa ni? Maryam tu maknanya adalah abid ya, abidah, hamba Allah. Maryam itu maknanya hamba Allah perempuan bagi bahasa Hebrew ya, Maryam itu sendiri. Dan kita tahu bahawa Siti Maryam itu maknya siapa? Mak pada Maryam, mak kepada Siti Maryam. Dia bernazar, inni nazartu laka, ya Allah, aku bernazar kepada engkau. Maknanya dalam tafsir kata dia memasang niat, dan niat itu dikukuhkan lagi dengan bentuk nazar. Apa yang dalam perut aku ini, mak Siti Maryam, dia kata untuk muharraran. Muharraran ni adalah orang yang jaga rumah ibadah. Nampak? Apa dia buat? Dia sedang pasang niat. Bila dia niat, sampai atau tidak? Mesti sampai. Bila sampai? Ya? Selepas lahir. Bila lahir, Masya Allah, Allah rakam perkataan. Rupanya anak aku adalah anak perempuan, dan bukannya lelaki. Dan sesungguhnya lelaki tidak sama dengan perempuan. Apa maksud dialog yang Allah katakan dalam Quran? Dia bercakap, ya Allah, sesungguhnya anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan. Apa maksudnya? Sebab anak perempuan tidak boleh jadi muharraran. Anak perempuan tidak boleh jadi orang yang menjaga rumah ibadah, orang jaga masjid contohnya. Sebab zaman dulu yang menjaga Aqsa itu tidak boleh perempuan, sebab perempuan ada uzur dan segala macam. Sedangkan mak dia dah pasang niat, nampak tak? Maka kerana itu apa berlaku? Bila kita pasang niat, mesti sampai. Bila Allah sampaikan? Allah sampaikan anak kepada Siti Maryam. Maknanya lepas 2 generasi, apa yang dipasang niat tadi sampai. Maka sebab itulah maknanya bila kita pasang niat, dia mesti sampai. Maka sebab itu berhati-hati dengan niat. Sebab kalau niat kita tak betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab niat mesti sampai. Ya? Dalam kisah yang lain, kisah tentang dalam suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi, surah Kahfi cerita tentang Nabi Musa minta belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Ya. Kemudian Masya Allah, kita semua tahulah kisah tu, kita baca selalu. Yang menariknya berlaku, Masya Allah, kan Nabi Musa dia kena satu syarat bila belajar. Apa dia? Tak boleh tanya. Ni Masya Allah ya. Tapi dalam kelas kita elok tanya. Tapi untuk Nabi Musa yang mengajar Bani Israel, sebab orang Bani Israel terlampau banyak tanya, maka Allah nak ajar nabinya dulu, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Maka sebab itu dia tak boleh tanya. Pertama sekali, Masya Allah, dah berat dah. Apa yang pertama sekali? Baca sampan. Mana lebih dulu, Masya Allah. Saya minta maaf, saya tak sempat nak tengok. Sampan dulu. Sampan dulu. Okeylah. Orang dah tegur, tak boleh. Tiba-tiba yang kedua, tak sama section tarbiyahnya pula, ilmunya pula. Kenapa dia? Bunuh budak. Ini mana boleh tahan ni, Masya Allah, Nabi. Kan? Yang ketiga ni kita tengok dalam bab yang kita bincang. Yang ketiga, Masya Allah, Nabi Musa dan Nabi Khidir pergi ke kampung. Nama kampung tu Kampung Batu Muda. Ni yang saya kena ni. Dia baru macam tu. Dia kata dia bukan maksudnya begitu ya. Dalam tafsir, dia pergi kampung yang kita namakan dia Kampung Kupi. Kampung orang kedekut. Kampung kedekut. Rupanya, satu hal, kedekut ni rupanya berjangkit. Sebab itulah dalam konteks tarbiyah, Nabi tanya pada para sahabat, siapa yang bersedekah pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar angkat, Sayyidina Umar angkat. Kenapa Nabi tanya? Bukankah sedekah tu kena ikhlas? Nah, konteks kita belajar ikhlas kan, nak bagi pada kadang supaya jangan kita faham, kata tak boleh menunjuk, tetapi kenapa kena tunjuk?
Kenapa Nabi tanya? Dan dalam hadis itu yang bestnya Nabi tanya waktu subuh. Siapa dah bersedekah, siapa dah baca Quran, siapa buat kebaikan. Nabi tanya lepas subuh. Kita kalau tanya seminggu belum tentu dah jawab. Siapa minggu dia dah sedekah? Rasa ada minggu sudah. Kan? Lepas subuh tanya siapa sedekah, saya nak buat angkat dah. Cuba bayang. Belum sampai zuhur, belum sampai asar. Tetapi kenapa saya nak buat angkat? Sebab sedekah terutamanya kena dirangsang. Kena ditunjukkan syiar. Betul tak ya? Kena macam tu. Kalau duduk dia masing-masing, akhirnya yang kedekut tak akan keluar. Maka berlaku dalam kampung tadi, kampung akhirnya satu kampung kedekut. Jadi sebab tu bahaya sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak jadi pemurah, kena kawan dengan orang pemurah. Kalau kita rasa ni jenis tak berapa rajin nak sedekah, cari orang pemurah buat kawan. InsyaAllah kita akan pemurah. Tapi kalau kita ni kedekut, jumpa pula berkawan dengan si pahit, memang dua-dua tu kawan baik, enam punya Masya Allah kedekut pahit. Dua-dua jalan bawah pokok jering pun hilang kepala. Dia kata lebih teruk pada aku. Jering ini kedekut, tuan-tuan, kenapa? Banyak tak makan jering ya. Kenapa? Sebab jering tu dia sanggup mati, dia punya buah masih lekat kat pokok. Punya payah, dia tak akan jatuh, dia tak akan gugur buah dia. Kalau dia mati pun, kita akan tengok pokok jering yang mati dengan buah-buahnya sekali dia mati. Maknanya nak lepas tidak. Itulah orang kata tangkai jering. Tangkai jering semua orang kata kan. Jadi, tapi hak yang jenis kedekut pahit ni, lalu bawah pokok jering pun hilang kepala. Jadi sebab tu kisah itu dalam bentuk pengajaran je kita tengok ya. Sebab tu Nabi Allah Musa AS pergi dan kemudian minta derma pada orang kampung. Dan tidak ada siapa pun yang nak memberi makan pada mereka. Itu kisah. Jadi Nabi Musa tak tahu di mana berlaku trik tarbiyah tu. Ya. Dan kemudian tiba-tiba Nabi Khidir nampak satu dinding yang nak jatuh, dan dia angkat dia punya jubah, bersungguh-sungguh dia ajak Nabi Musa. Nabi Musa pun tolonglah. Sambil dalam hati, kalau kita memang nak kerja, buat apa minta derma? Kalau kita datang ini memang kita nak bekerja, dalam perjalanan ni memang kita nak bekerja, perlu apa kita minta derma? Sebab tu orang haji minta derma tu memang tak kerja. Sebab tu dia boleh duduk kat bank. Sebab dia minta derma, dia tak kerja. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam hati dia bermain. Apa dia kata? Kalau memang kita ni nak minta dia bekerja, daripada awal lagi kita tak payah minta derma. Maka dia pun tanya. Tanya saja, hadza firaqu baini wa baini. Habis dah. Aku syarat tak tanya. Kan begitu kan? Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Baik, kisahnya apa dia? Kita semua kita refresh balik. Apa dia? Sebab dia kenapa mulia sangat Nabi Musa? Kenapa seorang rasul, seorang nabi dihantar untuk angkat dinding? Kenapa mulia sangat dinding itu? Apa mulia dinding itu sampai tangan nabi yang mulia mengangkat dinding tersebut? Apa mulia sangat dinding itu? Bukan pada dinding, tetapi pada harta yang tersimpan di bawah dinding itu. Ada harta rupanya yang ditanam di bawah dinding tersebut, yang sekiranya dia jatuh, terbongkar, nampak harta tersebut. Maka bila dibetulkan, bertahanlah untuk pemilik harta tersebut tahu rupanya bahawa orang di atas, generasi di atas mereka telah menyimpan ada harta untuk mereka. Jadi apa tujuan Nabi dan Rasul tadi tolong betulkan dinding? Sebab supaya harta tersebut terpelihara, agar rupanya untuk siapa? Untuk dua orang anak yatim. Rupanya harta tu tersimpan, anak yatim masih kecil lagi. Tunggu dia besar, maknanya tunggu insyaAllah dalam 15 tahun lagi. Nak jatuh lah. Maknanya Nabi Musa buat untuk bertahan, Nabi Khidir dan Nabi Musa betulkan itu untuk bertahan selama lebih kurang kata 15 tahun. Baik, persoalannya adalah kenapa penting sangat dinding itu? Kenapa penting sangat harta itu? Yang milik anak yatim dan abuhuma salihah. Abuhuma salihah, ayah kedua mereka itu orang soleh. Siapa ayahnya? Ya, kalau kita tengok dalam tafsir dalam Ad-Durrul Mansur dan banyak tafsir lain mendapati siapa ayah mereka. Ayah yang dimaksudkan itu dalam ayat surah Kahfi adalah ayah pada datuk daripada generasi yang ketujuh.
ayah kepada ayah kepada ayah kepada ayah. Generasi ketujuh yang disimpan harta tersebut dengan harapan harta ini akan dapat kepada anak cucuku yang soleh. Tak soleh lagi, tak soleh lagi, tak sampai, tak soleh lagi, tak sampai, tak soleh lagi, tak sampai. Maka dengan sebab nampak kuasa niat, dia dah pasang niat tersebut, maka dengan sebab niat tersebut Allah Subhanahu wa taala hantar nabi betulkan dinding, takut supaya tak sampai apa diniatkan oleh Tok pada generasi ketujuh. Maknanya Allah akan sampaikan juga bila kita pasang niat. Maknanya kalau niat kita salah memang sampai, tapi pada benda yang tak betul. Ada kisah lain juga. Kisah yang ni berlaku tentang, kan Nabi bila berhijrah ke Madinah, Nabi berpindah dan Nabi duduk, ni hijrah juga, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa dalam banyak rumah Nabi SAW memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Kenapa tak sahabat-sahabat yang lain? Ada juga kisah di sebalik dia. Ya? Kerana dikatakan bahawa ketika peringkat awal, ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari bukan memiliki rumah tersebut. Dan tuan rumah itu membuat rumah itu pada ketika itu orang Yahudi dah sebarkan cerita. Apa cerita orang Yahudi? Tak lama lagi akan datang Nabi akhir zaman. Sebab orang Madinah tak tahu tentang, orang Arab Madinah tak tahu tentang Nabi akhir zaman. Dia orang tak tahu. Yang tahu adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi cerita ni supaya nak mengekalkan rasa hormat dan takut orang-orang Arab ni kepada mereka. Jadi sebab tu mereka datang bagi tahu akan datang orang Yahudi, sebab mereka yakin Nabi itu daripada kalangan Bani Israel. Dan mereka yakin bahawa Nabi itu akan datang ke Yathrib, ke Madinah ini. Jadi diorang cerita, sehinggalah yang membuat rumah ini dia memasang niat. Aku nak rumah ini didiami oleh Nabi itu. Siapa itu? Nabi yang disebutkan oleh orang Yahudi itu sebagai Nabi akhir zaman. Jadi dia membela rumah tersebut dalam dia berniat. Apa niat dia? Aku nak rumah ini akan didiami oleh Nabi akhir zaman. Dia meninggal dunia, dibeli oleh Abu Ayyub Al-Ansari rumah tersebut. Nabi berhijrah. Orang semua minta pada Nabi SAW, duduk rumah kami. Nabi melepaskan qaswah, tali yang unta Nabi itu nama qaswah. Dan kemudian unta tersebut berjalan dengan sendirinya. Dalam hadis sahih bagi tahu unta itu berjalan dan duduk. Di mana duduk akhirnya? Pada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa sampai macam tu? Kuasa niat. Jadi sebab tu kita ni, kalau kita betul niat kita, kalau betul niat kita pada Allah, akan sampai pada Allah. Yang kita takut daripada hadis ini, Nabi nak tekankan betul-betul, kita takut kita buat, kita niat tak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita niat tak kerana Allah, akan sampai pada benda tersebut. Allah tak ada sama sekali. Bila Allah tak ada, maksudnya apa dia? Allah tak nilai itu sebagai ibadah. Allah tak nilai itu sebagai perkara yang Allah nak beri redha pada kita. Jadi itu berbahaya ya. Jadi sebab tu Masya Allah, kerana itulah Imam An-Nawawi berkata, bila dia buat kitab, maka hadis ni dia akan letak nombor 1. Kenapa? Kitab aku akan dipelajari. Wahai orang yang nanti belajar tentang kitab aku, pertama bila belajar tentang kitab ni, belajar tentang ilmu, perkara yang paling penting nak dibetulkan adalah soal. Imam Bukhari jadikan itu amalan, Imam Nawawi menjadikan itu amalan. Tidak ada kitab melainkan dia akan letakkan ini sebagai hadis. Dan kebanyakan ulama melaksanakan benda yang sama. Hadis ini akan duduk yang pertama. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, ya, hadis ini secara kesimpulannya membawa kita untuk memahami bahawa perkara yang paling penting kita kena jaga adalah soal niat kerana Allah. Pasang niat kerana Allah, memasang niat kerana Allah. Dan biarlah kita tengok secara tertibnya semua yang saya kasih sekalian, secara tertibnya, ya, tertibnya apa dia? Tertibnya adalah macam doa iftitah kita. Doa iftitah kita apa? Kita baca doa iftitah kita yang kita belajar dalam al-Fatihah kita, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nampak tak? Di sana ada lillah. Bila sebut lillah tu maksudnya niat. Lillah adalah soal niat. Maknanya solat aku, ibadat aku, nusuk aku, ibadat aku, hidup aku dan matiku, 4 perkara ini yang merupakan keseluruhan hidup aku adalah lillah, diniatkan kerana Allah.
adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat kerana Allah, ibadat kerana Allah, mahyaya. Ini agak apa? Agak orang terlepas pandang. Mahyaya apa maksud dia? Hidup. Kehidupan kita. Tak ramai orang yang hidup ini adalah lillah. Keluar kerja, pasang betul-betul niat kerana Allah, ya. Kerja kita kerana Allah, kita berumah tangga kerana Allah, kita kahwin kerana Allah, anak yang baru lahir, aku besarkan dia kerana Allah. Ni nak kena betulkan, baru dia akan sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mamati tak ada masalah, sebab dalam keterangan memberitahu al-mar'u yamut ma'asha alaih. Manusia akan mati sebiji. Macam mana cara dia? Manusia akan mati sebiji. Macam mana cara dia? Sebiji. Sebiji macam mana cara dia hidup. Masya Allah. Jadi sebab tu Masya Allah, kalau dia hidup kerana Allah, mati kerana Allah. Jadi sebab tu Masya Allah, macam mana saya nak hidup? Macam mana saya nak hidup kerana Allah? Macam saya solat kerana Allah. Macam mana saya hidup kerana Allah? Macam mana kita tanya, macam mana saya nak hidup kerana Allah? Macam kita solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tertib tu dibuat begitu. Tetapi kesemuanya itu adalah mengajarkan kita supaya buat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadiah daripada niat yang kerana Allah itu akan melahirkan ikhlas. Kemuncaknya adalah ikhlas. Semua yang saya kasih sekalian, inilah yang kita minta, inilah yang kita harap, inilah yang kita pohon, supaya semua amal kita itu di hujungnya adalah ikhlas. Sebab Allah tidak terima kalau tidak ikhlas. Dan syaitan akan makan kita. Hanya orang yang ikhlas tidak boleh dimakan oleh syaitan. Orang alim boleh ditipu oleh syaitan. Orang abid, para abid boleh ditipu oleh syaitan. Yang tak boleh ditipu oleh syaitan hanya satu saja. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-Mu ya Allah yang Engkau ikhlaskan. Jadi orang yang diikhlaskan oleh Allah saja yang tidak mampu digoda oleh syaitan. Maknanya, macam mana saya nak dapat ikhlas? Balik-balik pada niat. Jadi sebab itu elok, sebab itu Imam Syafi'i dia ajar kita talaffuz bin niat. Kita cakap sebenarnya dia adalah latihan, dia adalah pelatihan untuk hati. Itu sebenar-benarnya, ya. Itu sebenar-benarnya. Dalam psikologi mengajar tentang self talk. Buat self talk. Kita cakap pada diri sendiri. Zul, buat itu Zul. Sangat akan bantu hati kita. Maka sebab itulah Masya Allah kita melatih bercakap soal niat supaya apa dia? Membantu hati, walaupun niat itu confirm dalam hati. Niat itu bukan perkataan. Niat itu bukan perkataan. Dan begitu juga dalam mengesahkan ibadat, sah ibadat, dia mesti hanya ada qasad dalam hati. Qasad, ta'arud dan ta'ayyin yang kita belajar dalam bab solat. Tapi ini pun ada juga, tapi saya rasa kita yang mengaji ni tak